Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Rosni bin Nawawi. Saya bertugas sebagai penolong pendaftar wilayah di unit pembangunan dan pengurusan fasiliti Intan Kampus Sabah. Saya ingin mengulas buku yang bertajuk Bagaimana untuk jadi bos hebat, dikagumi, disayangi dan dihormati. Okey, untuk menjadi seorang bos yang hebat dan dikagumi, kita seharusnya ada beberapa ciri-ciri yang perlu kita ada untuk kita menjadi seorang bos yang hebat. Antara ciri-ciri yang sepatutnya ada pada diri kita ialah apabila kita meraihkan seorang pekerja yang melakukan perkara yang betul, ianya akan membuatkan pekerja tersebut merasakan diri mereka sempurna. Sebab kita meraihkan dia membuat perkara yang betul dan memberi maklum balas apa yang telah dibuat oleh pekerja, menjadikan anda sentiasa peka kepada apa yang dilakukan oleh pekerja-pekerja anda. Maklum balas itu memang sangat penting. Dan jangan melakukan perkara yang merasakan tidak berbaloi kepada pekerja. Sentiasa mempelajari sesuatu yang baru, bukan hanya bekerja dengan kuat, tapi bekerjalah dengan tekun dan yakin. Sehingga kan pekerja kita pun suka dengan cara kita mengurus, menyilia dan mentadbir. Sentiasa berfikiran bahawa kejayaan tidak akan hadir dengan mudah tanpa usaha yang kuat. Kita kena berusaha, kita akan yakinkan pekerja kita yang kita boleh menjadi penyelia yang bagus. Dalam menguruskan sumber manusia, janganlah bersikap terlalu menekan. Kebanyakan bos dia bersikap terlalu menekan dan terus menekan. Hingga kan ada pekerja yang merasa diri mereka terasa tertekan, stres dan tegang. Anda boleh memotivasi seseorang, tapi bukan semua. Perlu kita ingat, kita boleh memotivasi seseorang pekerja kita, tapi bukan semua pekerja kita boleh untuk kita motivasikan. Jadi kita perlulah pandai untuk melihat kriteria pekerja kita dan menilai pekerja kita yang mana boleh kita motivasi dan tidak, dan cara kita mendekati dan menangani pekerja kita. Dan kita juga boleh menjadi penyebab mengapa pekerja tidak menjaga prestasi yang seperti yang kita inginkan, sebab mungkin cara tingkah laku kita berbeza dan kita menekan, kita membuat pekerja kita merasa stres dan kita tidak pun bekerja sama dengan pekerja kita dan kita sentiasa menggunakan ayat yang kasar. Seharusnya kita menjadi seorang ketua yang bertanggung jawab terhadap pekerja, sentiasa bertanggung jawab terhadap apa yang pekerja kita lakukan, sama ada dia bekerja di dalam lingkungan jabatan ataupun di luar jabatan. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang pekerja kita buat. Adalah penting bahawa seorang ketua adalah untuk dihormati dan mungkinnya mempunyai perasaan ingin menjadi terkenal di kalangan pekerjanya. Jangan kita beranggap yang kita ingin mencari glamour. Kita cukup sekiranya pekerja kita menghormati kita dengan apa yang cara kita buat dan apa cara kita menyelia dan mentadbir, pekerja kita merasa menghormati diri kita. Dan jangan kita mudah berputus asa. Sekiranya kita mempunyai idea-idea yang bernas, kita jangan lokek untuk berkongsi dengan pekerja kita. Dan kita lontarkan idea kita kepada pekerja kita supaya kita sama-sama dapat kejayaan apa yang kita buat. Sentiasa melihat dan dengar dengan betul, mungkin keputusan yang anda buat itu ada silapnya. Keputusan yang kita buat tu kemungkinan tidak semuanya tepat. Ada betul, ada silap, dan kita hendaklah sentiasa berbincang dengan pekerja kita sama ada benda itu betul atau tidak. Dan bila kita membuat kerja, hendaklah dengan penuh dedikasi. Sentiasa gunakan akal dan fikiran untuk berfikir dengan cara yang bijak. Lakukan yang bijak dan jadi orang yang bijak. Dan matlamat dan hala tuju kita sentiasa jelas dan nyata bagi meningkatkan prestasi kita. Prestasi itu penting bagi setiap organisasi. Banyak mendengar dan sesuai terhadap masalah pekerja. Kita kena mendengar banyak masalah dan peka terhadap masalah-masalah pekerja kita, yang mana bukan semua pekerja kita tu tidak mempunyai masalah. Ada yang mempunyai masalah, mungkin masalah keluarga, masalah di jabatan, di unit. Penting menetapkan arah dan tujuan pekerja mengikut matlamat. Matlamat kena jelas
dan berkesan itu amat penting bagi kita untuk membawa pekerja kita kepada mana kita hala tuju kita. Menyampaikan maklumat yang tepat bagi memudahkan pekerja melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Kita harus menjadikan pasukan sentiasa bersedia setiap masa walaupun menerima arahan pada saat-saat akhir. Ini sentiasa PK dan bersiap sedia, dan pekerja kita dengan kerjasama yang padu boleh membuat kerja walaupun pada saat-saat akhir. Arahan yang diterima pada saat-saat akhir boleh menggembling tenaga untuk menyiapkan suatu masalah. Sentiasa berubah untuk menjadi hebat dan cemerlang. Hati sentiasa bersih dengan niat yang ikhlas kepada apa yang telah kita kerjakan dan kita buat. Ianya akan memberi kesempurnaan di dalam kerja yang kita ceburi. Sentiasa memastikan keselesaan, keselamatan dan kesehatan kita perlu jaga. Untuk menjadi seorang yang hebat dan cemerlang, memerlukan kita menjadi bijak dan cermat di dalam menangani setiap situasi, berfikir dengan cara yang positif. Jangan hanya cuba untuk melakukan sesuatu terus sehingga kita berjaya, dan jangan bosan untuk melakukan. Walaupun tiada kegagalan bagi melakukan suatu kerja, kita harus mencuba. Apa yang paling hebat di dalam dunia ini bukanlah diukur daripada pencapaian kita. Ia lebih besar daripada itu. Ia berkaitan dengan setiap detik yang kita lalui bersama dengan pekerja kita. Dan sebagai seorang ketua, matlamat, objektif dan hala tuju kita untuk pekerja kita haruslah jelas dan mantap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.